So masa ni you tak on camera pun tak apalah kalau macam consume too much of your data, then it's okay. Alright, so let's move on. Saya akan present the slide. You boleh download saya punya slide dekat dalam iBest tu lah kan. Okay. Sekejap. Kalau kata macam saya cakap laju sangat ataupun tak dengar, you boleh beritahu saya. Okay. Nampak tak slide sekarang? Nampak puan, nampak. Nampak puan, nampak. Okay. Okay. So topik 3.1 Introduction to Water Microbiology. So daripada tajuk ni pun you boleh tahulah dia tentang apa? Microbiology, air Air. Okay. Tentang air lah. Alright. So dalam topik ni basically benda yang you kena tahu adalah 4 perkara. Okay, explaining the importance of water to living things, the types of water on earth according to the classification of water quality. Kemudian explain how water can be a source of disease. Maksudnya by the end of the class you should be able to explain how water can be a source of disease. Alright. Then describe the pathogens that cause waterborne disease by priority, and explaining the importance of public health of the presence of cyanobacteria and nuisance organism in water. Okay, so 4 perkara ni lah. Okay, so kita mulakan. Yang first kali adalah bila kita cakap pasal, sebelum kita nak learn more about microbes in water, kita tahu dululah berkenalan dulu dengan apakah kepentingan air. Alright, so kepentingan air ni dia terlampau banyak kan. Kalau you sendiri fikir kepentingan air ni banyaklah dalam kegunaan harian. Okey, lagi apa? Dalam setiap macam aktiviti manusia consist of air kan. Betul tak? So bila macam contoh Selangor tak ada air, it cause a lot of problem lah. Alright. Okey tak? Okey puan. Puan okey. Alright. Okey puan. Okay. So yang saya senaraikan ni yang few things lah yang maksudnya among others importance of the water ni lah. Okay. So first kali kehujanan manusia. Okay. Ni maksudnya kegunaan harian lah. Okay, you kena guna untuk memasak, kena minum air, tak boleh survive tanpa air. Okay, dan dalam industri pertanian, operasi industri. Okay, then kita ada juga air dalam badan manusia itu sendiri, dia menguraikan khasiat makanan untuk dihantar ke semua bahagian tubuh. Okay, kemudian dia mencairkan mendapat bahan toksik untuk dikeluarkan dalam tubuh badan. Okay, dan yang paling penting dia adalah vehikel utama ataupun pengangkutan utama bagi penyakit berjangkit. Okay, so ni samalah juga kepentingan air kehujanan masa kan. Okay, seorang boleh hidup beberapa minggu tanpa makanan, tapi jika tak ada air, boleh survive dalam up to 3 days only. Okay, kemudian air ni memang diperlukan lah. Basically, for living things memang perlukan air lah, dan dia digunakan untuk pelbagai benda. Untuk segala aktiviti harian you, macam bangun je pagi dan nak kena mandi. Okay, walaupun saya tengok ada ramai yang macam belum mandi je tu. Okay, kemudian untuk mencuci, membasuh, memasak dan sebagainya lah. Ini you can figure it out lah. Alright, apa yang you lakukan setiap hari yang memerlukan air. Alright. Okay, next untuk operasi pertanian dan industri. Okay, kita tahu macam tumbuh-tumbuhan pun sama macam manusia juga dia memerlukan air, dan all the other industries macam animals, okay, perladangan tu pun semua memerlukan air. Air jugalah operasi industri, especially kita punya all the kilang-kilang kan, semuanya memerlukan air. That's why bila masa air tu tak ada, this companies diorang akan beli berlori-lori kan air untuk support diorang punya operation lah. Okay, then kita tengok juga macam dekat hospital kan, even kalau Selangor ni tak ada air, hospital mesti kena ada air. Kenapa? Kenapa? Dengar ke tak ni? Hello? Dengar Dengar, puan. dengar. Dengar puan, dengar. Kenapa? Untuk rawatan semua puan perlukan air. Kan? Bukan sekadar rawatan je lah.
satu patient But I lagi sekarang ni time COVID ni nak kena basuh tangan, okey. Basuh segala aktiviti dalam hospital tu lah. So air sangat penting So that's why dia akan takkan off lah dia punya air. Alright. Okay. Other than that, untuk siapa pula yang baru masuk ni? Saya tak nak biarkan dia tertunggu-tunggu. Okay. So apa dah tadi? Okay. So selain daripada tu, kepentingan air juga untuk dalam badan manusia melarutkan bahan makanan dan oksigen untuk memudahkan diangkut oleh darah ke sel-sel, kemudian molekul-molekul lain, glukos, asid amino, gas respirasi semuanya dalam bentuk terlarut oleh plasma darah. So ini yang ada dalam badan kita lah. Pengambilan air dapat membantu penyerapan nutrien daripada makanan dan dengan lebih baik semasa proses berlaku. So ini memang ada kepentingan air dalam tubuh badan. Selain daripada itu, cairkan bahan toksik, mengurangkan toksisiti dan dikeluarkan daripada tubuh. Melarutkan bahan buangan seperti urea untuk disingkirkan dari sel badan. Kemudian antara yang terpenting adalah dia mengawal dan mengekalkan dia punya suhu badan lah. So haba-haba yang berlebihan akan disingkirkan bersama peluh dan air kencing. Alright. Kejap. Bagi saya approve you punya kawan tu tadi. Apa? Tekla ni baru nak masuk. Okay. Alright. Okay, so saya sambung Okay, so yang paling utama yang kita akan belajar for the whole chapter ni is tentang bagaimana air ni juga merupakan pengangkutan utama bagi penyakit berjangkit lah. Okay, so ini kita ada 4 penyebaran penyakit melalui air ni. Okay, satu adalah penyakit bawaan air. Ini saya rasa mungkin you pernah dengar tak? Waterborne disease ni. Pernah. Belajar Typhoid, dekat topik apa? Belajar masa bila? Last year ke? Last time? Sem 1. Rasa sem lepas. Ada sem lepas waterborne. Pengenalan kepada kesihatan persekitaran ke? Bukan. Introduction. Mycology. Microbiology jugalah kan? Alright, good. Alright, betul-betul. Okay, dan kita ada penyakit air basuhan iaitu wash water disease, penyakit berdasarkan air, water based disease dan vektor yang berkait dengan air iaitu water related vectors. Alright, so kita tengok. Okay, kalau waterborne disease tu tadi, dia adalah penyakit yang secara langsung disebarkan melalui air minum yang mengandungi patogen. Okay, contoh penyakit seperti kolera ataupun typhoid lah. Maksudnya dia minum air yang tak dimasak, ataupun air itu mengandungi kolera ataupun salmonella typhi ni lah boleh menyebabkan mendapat penyakit. Sebab tu kita panggil dia penyakit bawaan air. Next kita ada kejap. Next kita ada saya rasa macam ada tertinggal. Dia macam tak keluar saya punya. Macam sepatutnya dekat setiap point ni ada dia punya nama. Tapi since dia tak keluar and I don't know why. Sekejap. Dia memang tak keluar. Dia macam gone. Hilang. Tak kisah. Never mind. Saya just cakap je lah. So untuk air apa tadi? Wash water disease tu. Yang second one. Dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih lah. Penyakit ni juga selain daripada air yang tak bersih, dia mostly is because of poor sanitation, lepas tu dengan kekurangan air. Maksudnya macam dibayangkan tempat yang macam tak ada air bersih. Lepas tu dia nak basuh tangan, even macam sekecil-kecil tu nak basuh tangan sebelum makan tu pun tak ada air ataupun air yang macam keruh. So itu kita panggil air basuhan lah. Maksudnya penyakit air basuhan iaitu wash water disease. Dia so untuk air yang macam ni dia boleh menyebabkan sakit kulit, jangkitan pada kulit dan ataupun mata, boleh dapat penyakit seperti scabies ataupun trachoma. Alright. So ini macam if you want to know more about this, you masa IL nanti you boleh search lah. Alright. Tak? Puan. Okay.
Okay, so then ketiga penyakit berdasarkan air iaitu yang ketiga ni penyakit berdasarkan air dia disebabkan oleh penyakit penyakit yang disebabkan oleh hos yang tinggal dekat dalam air. Contohnya macam cacing lah. So contohnya macam penyakit skitosomiasis ni dia disebabkan oleh skitosomia, cacing skitosomia ni tau. Okay, so bila dia duduk kat dalam air dan bila macam manusia, you know, you kerja dekat, dia dalam fresh water. So macam contohlah maksudnya manusia ada melakukan aktiviti dekat dalam tu dan adanya cacing ni, dia dapat masuk ke dalam badan dan dia akan duduk dekat kita punya small intestine. Lepas tu dia akan berada di sekeliling salur darah yang berdekatan dengan pening kencing. So boleh menyebabkan macam bila kencing tu keluar cacing lah macam tu. Okay, so ini kita panggil penyakit yang berdasarkan air lah. Maksudnya sebab host tu, cacing tu dia tinggal dekat dalam air. Okay, so you nampak tak ni? Dia macam ada dash kat sini sebab sebenarnya kat sini ada perkataan tapi perkataan ni hilang tak ke mana. Okay, so tak apalah, nanti saya betulkan balik supaya you, tak ada pun nanti bila you dah, tak apalah, saya betulkan balik supaya you boleh tengok balik nota ni. Okay, next adalah vektor yang dalam air ni kan. So you tahu macam penyakit yang disebabkan oleh vektor, kita akan panggil dia vektor disease lah kan. Tapi vektor ni apa dia? Tak dengar. Puan, suara Puan kadang-kadang dia macam slow tau. So saya tak dengar. Oh, dari mana you tak dengar tadi? Dari mana? Daripada yang awal. Dia macam ada kadang-kadang okey, kadang-kadang slow je. Oh, okay. Saya pegang je lah dia macam ni supaya you dengar. Kalau macam ni okey tak? Okey. Okay. Okay, Puan. Okay. You macam pasal vektor you tak tahu lagi kan? You dah belajar ke tentang vektor ni? Macam nyamuk dah belajar ke? Belajar sikit-sikit je. Belajar sikit-sikit kan. So you tahu macam mana cara membiaknya adalah daripada macam dia bertelur dekat dalam air kan. Sebab tu kita panggil penyakit ni yang disebabkan oleh vektor yang bertelur dalam air lah. Okay, contohnya seperti nyamuk kan. So dia boleh menyebabkan penyakit seperti demam denggi, malaria. Okay, so ini kategori lah. Okay, vektor yang penyakit disebabkan vektor yang bertelur di dalam air. Okay, so inilah 4. Alright, penyakit-penyakit yang ada berkaitan dengan air ni lah. Alright. Okay, sebab tu kita panggil dia, sebab tu air ni merupakan pengangkutan utama penyakit-penyakit lah. Okay. Okay. Okey, Puan. Alright. Okey, Puan. So, selain daripada tu, okay, bagaimana air boleh jadi sebuah penyakit selain yang daripada saya nyatakan tadi. Okay, sebabnya dekat dalam air ni terdapatnya mikrob lah. Alright. Okay, dan you boleh tengok kat sini kalau macam hujan yang salji dia tak begitu banyak. Okay, air tanah, maksudnya air kat dalam tanah tu dia tidak mengandungi mikrob. Okay, tapi air yang di permukaan seperti sungai, tasik, okay, dia mengandungi bilangan mikrob yang tinggi lah. Alright. Okay, so you tengok selain daripada tu macam mana air ni boleh jadi sebuah penyakit. Okay, contohnya macam kita manusia, you kekurangan air boleh menyebabkan dehidrasi. Okay, lepas tu kalau di sungai tercemar dengan patogen bawaan air boleh mengakibatkan penyakit. Okay, seperti kolera. Okay, so aktiviti manusia mengakibatkan air tercemar. You tengok macam hari tu yang Selangor tak ada air tu kan disebabkan oleh pembuangan maksudnya sisa-sisa toksik kan. So bila sisa-sisa toksik, so concentration in the water jadi melebihi level yang telah ditetapkan. Jadi menyebabkan kena stop kejap kan, dia orang kena buat pembersihan dan sebagainya, because kalau ada contohnya dekat dalam air mengandungi heavy metal seperti arsenik, mercury kan, akan mengakibatkan it is carcinogenic to human. Alright, so selain daripada mikrob dekat dalam air tu juga oleh sebab all these human activities, okay, contohnya dia buang waste ke dalam air juga boleh menyebabkan penyakit kepada manusia lah. Alright. Okay. Okey, Puan. Alright. Puan okey.
Okay, so next kita tengok jenis air ni ada dua lah. Okay, satu air permukaan dan satu air bawah tanah. Okay, so apakah air permukaan ni? So air permukaan ni all the water yang you boleh tengok ni lah. Okay, yang mengalir di atas tanah. Okay, so macam sungai, laut, tasik. Okay, so surface runoff. Ni you tahu tak? Air larian. Air larian ni macam contoh dekat kawasan pertanian kan. So hujan pun turun. Lepas tu ada air kan macam air mengalir gitu. Jadi dia akan jatuh ke macam masuk ke longkang, masuk ke sungai. Itu kita panggil surface runoff lah. Alright. Air larian. Faham tak? Okey. Itu Betul. kawasan. Ada belajar dalam subjek tanah. Okay. Kita panggil itu sebagai air permukaan jugalah. Alright. Okay. So kemudian yang kedua, so tadi satu adalah air permukaan dan yang second one adalah air bawah tanah. So apa itu air bawah tanah? Ground water lah kalau kita panggil. Okay, ground water. Air yang meresap dalam tanah dengan tekanan tinggi. Okay. Dia so kebanyakannya air bawah tanah ni dia sebenarnya lebih banyak daripada air yang di permukaan lah, di reservoir di bawah permukaan lah air groundwater ni. Okay, so masih ada lagi tempat yang menggunakan air bawah tanah ni sebagai sumber air, right? Okay, so kita tengok klasifikasi air mengikut kualiti. Okay, ini nanti dekat dalam subjek you ada subjek bekalan air ke? Ada Puan. Ada kan? Okay. Tapi dia tak spesifik pada bekalan air tu. Oh, okay. Never mind. Okay, so klasifikasi air mengikut kualiti. Kalau kita kata macam mana kita nak tahu air tu berkualiti macam tu. So dia mestilah mematuhi 3 parameter ni lah. Okay, 1 fizikal, 2 kimia dan 3 biological. Alright. Okay, so apa itu parameter fizikal? Okay, kekeruhan. Okay, stability lah kalau selalu kita panggil. Okay, dan warna, bau, suhu, rasa. Okay, so itu kita panggil, kita kategorikan dia sebagai parameter fizikal lah. Alright, basically yang you boleh tengok dengan you punya mata. Maksudnya bila you, tak ada pula air kat sini. Okay, maksudnya bila you tengok air tu kan, you boleh nampak lah dia keruh ke tak, warna dia berubah ke tak, dia berbau ke tak, dia temperature dia macam you pegang dia suam ke, dia sejuk ke, dia panas ke, okay, ataupun rasa lah. So ini kita panggil sebagai parameter fizikal yang you boleh tengok. Okay, dan kita ada parameter kimia. Okay, parameter kimia ni normally kalau kita ambil sampel air, kita memang akan hantar ke lab lah untuk kita test parameter kimia ni. So apakah parameter kimia ni? Okay, oksigen terlarut, biochemical oxygen demand, okay, besi, kuprum, okay, arsenik, nitrogen, phosphorus, all these chemicals lah. Okay, so macam mana kita nak tahu levels dia in the water, because by saying it you cannot macam tahu kan, macam kita tengok kita boleh tahu ke air ni ada arsenik ke tak, kita tak tahu kan. So that's why you have to send for test lah. Okay, so itu kita panggil parameter kimia yang berkaitan dengan kimia lah, maksudnya especially on heavy metals. Alright. Yang ketiga adalah parameter biological lah. Okay, parameter biological ni maksudnya sama juga macam kimia, you just macam you tengok, you tak boleh tahulah sama ada ke tak E. coli dalam tu, itu pun kita akan send for test lah. Okay, so dia kata kehadiran atau tiada organisma hidup dalam air merupakan penunjuk penting kualiti air. So maksudnya bila ada detection, so air tu tak boleh diminum lah. Okay, maksudnya air tu tak bersih lah, because dia dah mengandungi bakteria kan. Okay, so kalau nak kata dia berkualiti, dia mesti bebas lah daripada bakteria tu. Alright. So kualiti air yang baik bebas daripada organisma patogen seperti bakteria, virus, protozoa atau cacing parasitik yang boleh menyebabkan penyakit. Right, so untuk mengetahui sama ada air mengandungi mikroorganisma ke tak, kita akan uji dengan mikroorganisma penunjuk. Yang ini nanti saya akan ajar you dengan lebih lanjut di topik 2 lah. Okay, macam
because there are so many bacteria and viruses kan, so we cannot possibly test for everything. Bila you macam ambil sampel air, we cannot send, takkan you nak test for all the bacteria. So they are some kita panggil bukanlah indicators lah. You test for these indicators, then kalau dia ada, maksudnya air tu memang kotor lah, alright. Maksudnya tak bersih. Okay, tidak berkualiti. Alright. Okay, mikroorganisma penunjuk biologikal untuk menguji pencemaran air adalah okay, coliform, E. coli dan fecal coliform ataupun fecal coliform. Okay, so maksudnya dia kata jika terdapat E. coli dalam air tersebut, ia menunjukkan air itu tercemar. Okay, so Rupanya tercabut. Okey, Sabar je lah. Okay. Okay, so clear yang tu tadi. So kita dah belajar kepentingan air dan jenis-jenis air. Lepas tu apa lagi? Parameter kan. Okay, kualiti air tu tadi yang parameter fizikal, biological dan chemical. Okay, so sekarang kita masuk part yang terakhir iaitu patogen yang menyebabkan penyakit bawaan air mengikut keutamaan. Okay, so mengikut keutamaan there are 5 patogen, 1 bakteria, 2 virus, 3 parasit ataupun protozoa, 4 cacing, 5 adalah opportunistic pathogen and water associated disease. Water associated pathogen. Okay, so ini semua patogen-patogen yang ada dekat dalam air lah. Okay, so yang first sekali adalah bakteria. Okay, so bakteria ni yang banyak lah dalam air. Okay, so apa bakteria yang ada dalam air? Antaranya adalah okay, first sekali Salmonella typhi ni lah. Salmonella typhi ni dia menyebabkan penyakit apa? typhoid, keracunan makanan. Ya. Typhoid, sorry. Demam kepialu. Demam kepialu. Okay, typhoid ataupun kita kenali sebagai demam kepialu. It's okay, we are learning. So, bila saya cakap, you jawab je. Okay. Thank you. Okay, then kita masuk. Then the next one is apa? Vibrio cholera. Okay, yang menyebabkan penyakit kolera lah. Okay, then kita ada juga Shigella. Okay, yang menyebabkan ciliary dysentery. Okay, dan kita ada juga E. coli yang menyebabkan diarrhea. Okay, dan Legionella menyebabkan Legionnaire disease. Okay, so ini adalah contoh-contoh bakteria. Okay, if you want to know more, macam is there any other bacteria other than this? Of course there are. Then this one you can search lah masa you punya IL nanti. So macam how many other bacteria yang ada dalam air, okay? What the disease yang diorang can cause. So itu nanti you can learn more during you punya IL lah. Alright? Okay? Okay, Puan. Okay. Tapi basically yang saya letak dalam slide saya ni yang the apa orang cakap the most common lah. Okay, common yang we found in the water. Okay? Alright. Then kita pergi kepada virus. Okay, virus kita ada virus apa? Hepatitis A, okay, yang menyebabkan hepatitis lah. Okay, then kita ada rotavirus menyebabkan severe watery diarrhea, dan kita ada juga norovirus yang menyebabkan diarrhea. So ini semua virus-virus yang ada dekat dalam air. Alright. Okay, then selain daripada bakteria dan virus, kita ada juga parasit ataupun protozoa dalam air lah. Sekejap Okay, so parasit ataupun protozoa ni dikenali sebagai sisa, boleh hidup lama lepas dikeluarkan daripada tubuh. Okay, contoh-contoh parasit dan protozoa yang macam quite common is Entamoeba histolytica, okay, menyebabkan hemorrhagic dysentery, okay, Giardia lamblia yang menyebabkan penyakit giardiasis, okay, ataupun Toxoplasma gondii lah yang menyebabkan toxoplasmosis. Okay, this disease, if you nak know more about this disease, sama juga macam saya cakap, this one you will check it out during your IL time. Okay, so you just macam search lah, then you will get the idea, macam the general idea of what disease is like. Toxoplasmosis tu penyakit apa, macam tu. Okay, masa IL tu you akan search lah. Alright.
Okay, Ban. Faham tak? So macam sebab apa? Contoh macam question kan. I will not ask you what is toxoplasmosis, but I will ask you what is the protozoa or parasite inside the water. So the answer would be one of them is Toxoplasma gondii macam tu. Faham tak? But if you want to know more, okay, Toxoplasma gondii, okay, what is it can cause? Right? So this one you akan cari masa you punya IL for your own knowledge lah. Right? Betul tak? Okay. Betul-betul, Ban. Okay. So this one I will left you here lah. Maksudnya you yang ni you kena search on your own. Okay. Faham tak? Faham, Ban. Okay. Okay, next kita ada cacing lah. Okay, so cacing-cacing ni pun dia ada dekat dalam air juga kan. Okay, so kita tengok cacing ni ada beberapa jenis cacing. Okay, dia mostly tidak menyebabkan kematian tapi dia menyebabkan keletihan dan kerosakan organ dalaman. So macam cacing ni pun you pernah belajar kan. So kalau macam you rasa you tu terlampau letih dan sebagainya, you kena makan. Sebab itulah kita kena makan ubat cacing setahun 2 kali kan. Okay, bukan sahaja macam orang ingat macam ubat cacing tu macam kanak-kanak je yang kena makan kan. Tapi sebenarnya sampai besar pun kena makan. Sebab apa? Kita are exposed to, okay, kalau macam time COVID ni of course lah kau duduk rumah all the time kan. So macam, and you punya environment rumah bersih dan sebagainya, it's okay. Tapi let's say kalau you selalu buat aktiviti macam main bola, lepas tu kau macam pakai kasut ke tak pakai kasut, lepas tu suka macam mandi-manda dekat kawasan-kawasan yang macam sungai ataupun macam apa kita panggil air terjun tu semua kan, ataupun you selalu ikut macam pergi macam tolong you punya parents pergi kebun ataupun pergi sawah dan sebagainya, you dah ada exposure to this macam cacing ni kan, bakteria. So macam cacing ni you can just makan ubat kan yang macam Zental tu, the pill, so setahun you makan 2 kali. Okay, sebab apa? Sebab mungkin masa you buat all these activities, cacing berjaya masuk ke dalam you punya badan kan. Okay, so macam tanda-tanda dia macam kalau you rasa you punya tubuh tu selalu macam gatal ataupun macam you rasa penat yang berlebihan macam tu, mungkin you ada masalah kecacingan ni lah. Because kalau kadang-kadang you tengok, sometimes bila you tengok you punya feces tu, you akan nampak macam cacing ke apa kan. So it's okay, you just makan ubat cacing. Okay, so apa cacing-cacing yang ada dalam air? Antaranya adalah cacing trematoda ni tadi yang saya cakap, schistosoma ni kan, yang boleh ada dekat you punya pundi kencing. Okay, yang ini bahaya sikit lah sebab bila you kencing tu dia keluar cacing ni. Alright, then kita ada cacing pita, lepas tu kita ada cacing gelang, lepas tu kita ada cacing kerawit. Tapi masalah kecacingan ni dia boleh makan ubat lah. Alright, okay. So next kita ada opportunistic pathogen dan water associated pathogen. Okay, so apakah opportunistic pathogen dan water associated pathogen ni? So kita ada 3. Satu cyanobacteria, dan kita ada juga organisma kacau ganggu, iaitu ada 2 lah, satu iron bacteria dan satu lagi sulfate reducing bacteria, dan yang ketiganya adalah alga. So ketiga-tiga ni kita panggil nuisance organism lah. Okay, maksudnya organisma kacau ganggu. Alright, so first kita pergi kepada cyanobacteria. Okay, of this 4 opportunistic pathogen, cyanobacteria ni yang quite macam common lah dan important. Okay, so cyanobacteria ni dia merupakan bakteria fotosintetik. Maksudnya apa? Maksudnya dia melakukan proses fotosintesis padahal dia tu adalah bakteria. Okay, so dia juga dinamakan blue green algae. Lepas tu bila dia macam sikit je you tak nampak sangat, tapi normally dia bukan muncul sikit je lah, dia akan jadi banyak dijumpai dalam air yang cetek, suam dan pengaliran yang perlahan ataupun statik, tidak mengalir. Okay,
So keadaan yang sesuai untuk dia bercambah dan membiak dengan jayanya ialah apabila terdapat banyak nutrien lah dekat dalam air ni. So macam mana air ni boleh jadi banyak nutrien? Okay, so daripada mana? Daripada tadilah masa you kata belajar tanah tu kan. Okay, daripada surface runoff, you bayangkan ada macam agriculture punya, macam ada kawasan pertanian, lepas tu banyak fertilizer. Okay, so bila hujan turun, so fertilizer normally dia akan banyak nutrien kan, ada phosphorus, okay, ada nitrogen. Okay, so this air dia akan bawa ke contohnya macam tasik. So dekat tasik tu dia akan full of nutrient. So when water body full of nutrient, dia akan ni lah menyebabkan cyanobacteria ni akan membiak dengan jayanya lah. Okay, alright. Okay, Ban. Okay, so Okay. cyanobacteria ni dia ada pelbagai jenis lah. Okay, dia ada pelbagai warna, ada macam keemasan, kuning, coklat, merah, hijau kekuningan, putih. Okay, tapi cyanobacteria ni dia menghasilkan racun, iaitu cyanobacterial toxin lah. Okay, so bila you nampak dia banyak macam tu, kita akan panggil dia bloom lah. Tadi kan kita kata nama dia blue green algae kan. So dia blue green algae bloom. Okay, kalau dia macam banyak gitu kan, kita panggil dia blue green algae bloom lah. So dia akan menjadi toksik jika dimakan oleh haiwan liar, haiwan peliharaan maupun manusia. Alright. Okay, so ni contohlah the pictures. If you want to see more of the pictures, sama jugalah you have to search lah masa IL nanti. So saya dah sebut banyak kali kan, so ini boleh cari masa IL, you cari masa IL. So every time I said that, you can macam jot down lah, macam boleh tulis apa yang you perlu cari, apa yang perlu cari. That's so nanti bila time IL, you know what you have to do lah. Tak adalah macam terpinga-pinga tak tahu nak buat apa. Alright. Okay, so this is the picture of these are the picture of the blue green algae blooms lah. Okay, dia dekat mostly macam kita kata tadilah, dia akan dekat air yang macam statik ataupun bergerak dengan sangat perlahan je. Okay, so dia akan tumbuh lah. Okay, so apa yang penting sebab cyanobacteria ni dia release toksin. Okay, so antaranya neurotoxin lah. Okay, dia akan menjejaskan sistem saraf. Daripada nama tu you tahulah neurotoxin. Okay, dia menyebabkan sistem saraf dan pernafasan, menyebabkan otot terketar-ketar. Okay, after consume tu akan hampir pingsan, terhuyang-hayang dan terus dia lumpuh, kegagalan pernafasan dan biasanya akan mati dalam masa 30 minit. That's why the scariest thing is kalau macam contoh bacteria, like normal bacteria, you macam contoh get diarrhea ke kan, the complication is memang boleh menyebabkan kematian, tapi normally with antibiotics macam tu you boleh heal lah. Tapi kalau macam toksin ni dia memang cepat je lah. Benda-benda yang toksin ataupun bakteria yang release toksin, once you consume, dia punya efek tu dia akan immediate, terus je keracunan toksin tu dan boleh menyebabkan kematian. So itu yang macam kalau cyanobacteria ni dia memang among apa orang panggil toksin dia ni memang yang sangat berbahaya lah. Okay, so macam within 30 minutes you will die. Okay, next kita pergi hepatotoxin ni pun antara toksin yang dirilis oleh cyanobacteria ni lah. Okay, dia akan menjejaskan hepa ni apa? Hati, Ban. Hati. Okay, dan boleh menyebabkan kematian. Hati. Yang ini dia bukan not immediately lah, dia macam sikit-sikit secara lambat, tapi within like 36 hours lepas minum air tercemar dengan blue green alga yang jenis toksik ni, okay, akan menyebabkan menjejaskan you punya ni lah, akan menyebabkan kematian lah. Okay, dan sebelum mati tu dia jaundice dulu. Okay, kemudian selain daripada dua ni, lain-lain toksin dia menyebabkan irritation pada kulit lah. Maksudnya once you macam tak terminum pun tapi terletak
anggota badan dalam air tu, so dia akan menyebabkan irritation on the skin. Alright. Okay, so next kita pergi kepada organisma kacau ganggu. Organisma kacau ganggu ni ada dua. Satu tadi ion bacteria, yang satu lagi sulfate reducing bacteria. Okay, so ion bacteria di permukaan air dan tanah semua jadi, ada kala dia masuk kat dalam telaga. Okey, tidak menyebabkan penyakit tapi dia sebagai bakteria kacau ganggu lah. Maksudnya bakteria kacau ganggu ni dia tidak memberikan impak kesihatan, tapi dia bila dia ada tu dia macam mengganggu lah, macam dari segi bau ataupun dari segi colour of the water tu. So untuk ion bakteria ni dia mengoksida besi atau mangan yang terlarut dalam air di sekeliling mereka lah. Okay. So dia menyebabkan dia akan menghasilkan selup berwarna oranye ataupun coklat dan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan menyebabkan air itu menjadi warna yang coklat lah. Okay. Okay. Then the next one, organisma kacau ganggu, kita ada sulfate reducing bacteria. Okay. Dia pun sama juga, dia adalah organisma kacau ganggu, so dia tidak menyebabkan penyakit tapi dia akan mengganggu lah you. Maksudnya macam samalah menghasilkan bau ataupun dia akan menukar warna bakteria. So yang ini menurunkan sulfat kepada hidrogen sulfida yang mana boleh menyebabkan penghakisan pada sistem pengaliran air kan. Okay, so maksudnya dia if dia enter kita punya piping system, okay, dia akan menyebabkan kisan lah. Okey, organisma ini juga menyebabkan bau sulfur yang tidak menyenangkan, iaitu bau yang busuk. Bau busuk yang macam mana? Seolah-olah telur yang busuk lah dekat dalam air. Okey, that's why dia organisma kacau ganggu. Dia tidak memberi impak kesihatan tapi dia kira sama ada berbau ataupun menyebabkan warna berubah. That's why dia mengganggu. Okey. Dan yang terakhir adalah alga. So alga ni dia merupakan organisma eukaryotik fotosintetik yang hidup dalam air. Dia warna hijau, ada warna coklat, merah. Okey, dia ada banyak sel ataupun mungkin dia wujud satu sel saja. Okey, alga ni terjadi melalui proses eutrofikasi. Yang ini saya rasa you dah belajar daripada zaman sekolah menengah lagi kan. Proses eutrofikasi ni adalah keadaan semula jadi di mana apabila terlalu banyak nutrien dekat dalam water body menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan dalam air yang dikenali sebagai algal bloom ni lah. Okey, terutamanya sekiranya terlalu banyak fosforus kan, daripada sama juga daripada fertilizer, okey, daripada sewage. Okey, this can cause high nutrient in the water yang menyebabkan pertumbuhan alga ni lah. So bila dia jadi banyak, kita panggil dia alga bloom. Okay, so dia kata jika dalam kuantiti yang banyak, so bila alga ni dah banyak dekat water surface tu kan, okay, dia menyebabkan dekat dalam walaupun dia berfotosintesis, okay, tapi okay, bila dah banyak dia mestilah akan mati kan, because all hidupan ni dia akan mati. So bila dia mati ni, the bakteria akan consume dia kan, so menyebabkan oksigen dalam air tu akan jadi kurang lah. Lepas tu bila dia terlampau banyak, dia akan menukarkan bau dan rasa air, serta dia pun sama juga boleh menghasilkan toksin kepada manusia. Okay, so macam cyanobacteria tadi kita panggil dia blue green alga bloom kan, tapi dia adalah bakteria, iaitu cyanobacteria tu yang cause the blue green alga bloom. Tapi yang alga ni dia adalah perbezaan dia dengan cyanobacteria tu, dia organisma eukaryotik. Lepas tu dan dia bukan bakteria lah, macam cyanobacteria tu dia adalah bakteria, tapi alga juga dia boleh menyebabkan alga bloom ni, yang mana kalau dia terlampau banyak dia juga boleh release toksin lah, okay, in the water. So ini adalah salah satu contoh alga bloom. Okay, alright, so itu saja kelas hari ni. So kita tengok balik semula. Okay, first kali tadi kita dah pergi kat kepentingan air kan. Okay, dan kita dah yang penting dalam kepentingan air ni adalah macam mana kita katakan air ni merupakan pengangkutan utama bagi penyakit-penyakit. Okay, lepas tu macam mana air ni boleh jadi sumber penyakit. Alright, dan kita ada jenis air. Okay,
Kemudian kita ada klasifikasi air mengikut kualiti iaitu fizikal, kimia dan biological. Okay, dan kita ada yang seterusnya, okay, patogen ni yang terakhir iaitu patogen yang menyebabkan penyakit bawah air mengikut keutamaan lah. So kita ada bakteria, virus, parasit dan protozoa, cacing serta opportunistic patogen dan ada water associated patogen. Okay, so ada soalan tak? Okay, Wan. Faham. Okey, setakat ni Puan. Alright, so ada soalan tak? Tak ada Puan, tak ada. Okay, tak ada soalan. Ni siapa ni? Siapa tu? You yang tengah cakap. Oh, you lah Syamsul tadi kan? Saya Puan. Okay. Okay. So sekarang ni, ada soalan tak? Tak ada Puan. Okay, so tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, tadi attendance dah isi ke belum? Dah Puan. Sudah Puan. Isi. Jadi sekarang ni saya akan tinggalkan dulu you all lah. Maksudnya sebab dah habis kan. Okay, you try go through once more you punya slide. Then pukul 10.30 nanti saya akan ada, sebab 10.30 is tutorial time kan. Okay, so nanti you jawab soalan yang saya dah letak dekat dalam iBest ni nanti. Lepas tu itu je lah. Attendance ada Puan untuk tutorial? Ada. Attendance untuk tutorial ada. Cuma untuk tutorial tu saya memang bagi masa 2 jam lah. Sebenarnya sekejap je you boleh jawab tu dah boleh dah. Okay, saya bagi masa dalam 2 jam lah. Kita 10.30 sampai 12.30. Okay? Baik, Puan. Okay. Okey, So Puan. nanti okay, itu sajalah Okay. untuk kelas Okey, Puan. kali ni. Baik Puan. So jangan lupa isi lecture evaluation lah. Baik Puan. Okay, so jangan lupa bagi saya 5 bintang. Okay. Baik Puan. Okay, so itu saja untuk kelas kali ni. So tadi memang Amar tak ada. Raja Nur Amira pun tak ada Raja Nur Amira pun tak ada. Raja dengan Amar ya tak ada. Tekla Dah masuk tadi? dah masuk tadi. Ada Puan, ada. Sorry Puan. Oh, mana? Mana Bagi Tekla dia tadi? Kamera tadi. Kamera tak? Sorry Puan. Oh, you lah. Okay. So kalau you ada soalan tapi you macam sebenarnya you ada soalan tapi you macam tak nak tanya sekarang sebab macam tak ada mood, contohnya you boleh PM saya dekat iBest tu lah. Baik Okay. Puan. Baik Puan. Okay, so itu saja. Saya harap you boleh jawab lah soalan saya tu nanti dengan baik. Okay, itu saja. Thank you. Baik Puan. Terima kasih Puan. Baik Puan, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Thank you Puan. Thank you, Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Syukron Puan. Terima kasih Puan. Keluar dulu Puan.